Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, jom kita mulakan kita punya kelas pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita memulakan kelas kita. Semua buka muka surat Jap. 36. Surat 36. Okey, jangan buka mic kalau anda tidak mau dibuang. Okey, jom tengok unit 3. Muka surat 36 unit 3. Okey, ni unit yang terakhir sebelum kita masuk ke tajuk lain pula. Lepas ni kita akan masuk tajuk kiamat pula. Kiamat. Tajuk terakhir kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Okey, ni kita nak habiskan tajuk ni. Tajuk tentang Rasul ni. Sebelum ni kita habis tentang Allah. Tentang Allah Ta'ala. Sekarang ni kita masuk pula bab Rasul, bahagian sifat harus bagi para Rasul. Okey, cantik. Okey, unit 3 sifat harus bagi para Rasul. Okey, jom kita mulakan. Okey, Ustaz nak dua orang pelajar seperti biasa, Afkar dan Zarif. Buka mic, Afkar dan Zarif. Okey, Afkar baca ni sebagai guru ni, Afkar. Yang Zarif, Zarif guru, Zarif guru, Afkar murid. Mana Zarif? Zarif. Okey, murid mula dulu baca. Ustaz, apakah erti sifat harus bagi para rasul? Sifat harus bagi para rasul ialah rasul-rasul bersifat seperti biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai Baru. rasul. Apakah antara contohnya, Ustaz? Banyak contohnya, antaranya ialah bermakan mandi dan banyak lagi. Alright, terima kasih kepada dua orang pelajar ini. Kepada dua orang pelajar ini, itu Afkar dan Zarif. Okey. Saja Ustaz ambil dua orang supaya lancar bacaannya. Okey. Okey, seterusnya seorang pelajar ditanya apakah arti sifat harus bagi para rasul. Sifat harus bagi para rasul ialah rasul-rasul bersifat seperti manusia biasa. Sama seperti kita. Tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai rasul. Sama juga seperti manusia biasa. Okey. Apakah antara contohnya sifat harus ni? Apa contohnya? Contohnya macam kita manusia, kita tidur, kita makan, kita mandi dan banyak lagi. Okey. Jom kita alih pula kepada buku surat seterusnya. 37. Unit 1. 3.1. Unit 3.1. Sifat harus bagi para rasul. Jom kita tengok. Baca, fahami. Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh manusia biasa. Rasul dengan manusia biasa ni sama. Sifat harus dia sama. Okey. Contohnya apa? Makan dan minum. Kita makan tak? Kita minum tak? Kita makan, kita pun minum. Okey. Beristeri dan berkeluarga. Kita ada tak isteri? Kita tak ada lagi lah. Kecil kamu masih lagi kecil. Dan berkeluarga. Kamu ada tak keluarga? Ke Zarif tak ada keluarga. Lahir dekat perut semut. Zarif bin semut. Contoh. Tak kan? Tak. Okey, kita ada keluarga. Sama juga seperti Rasul. Sakit. Kita sakit tak? Sakit lah.
Saya tak ada ayah. Ada ayah. Kita semua ada ayah, ada ibu. Ah, okey, seterusnya. Sakit. Sakit, sihat. Sakit, sihat dan tidur. Kita sakit dah sebab sekarang ni tengah 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 musim COVID-19. Betul tak? Tengah musim COVID, dan kita akan jatuh sakit sepertinya tiada diri rasa, sesak nafas dan sebagainya lah. Okey, sama juga kalau kita demam. Ya kita tak apa, jadi tak larat kan. Kita nak makan pun tak ada mood. Kita nak kita nak tidur je, kita nak baring je. Nak main game pun tak ada mood kan. Afkar kan. Kalau kita demam kan. Ada mood tak kalau Afkar demam nak main ML? Tak ada. Nanti kan kalah aje. Kalah tension lagi sakit. Sakit hati. Okey. Sakit juga. Okey, sihat. Sihat dan tidur. Kita tidur lah kan. Robot pun tidur. Kan? Ya ke tidur Ustaz? Tidur. Kita cabut bateri dia, tidur dia. Tidur mana mati. Macam tu juga manusia. Macam tu juga manusia akan tidur satu masa bila dia dah letih dia akan tidur. Bukannya tidur selama 24 jam. Ada tak orang tidur selama 24 jam? Ada. Ada Ustaz. Saya katanya. Afkar kata saya. Tidur 24 jam. Okey, tak ada. Sebab kita ada tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai anak. Kita ada tanggungjawab. Jadi kita ada masa kita tidur, ada masa kita bangun. Okey, seterusnya. Merasa gembira dan sedih. Ini perasaan. Manusia ada perasaan sama juga dengan Rasul. Mereka pun ada perasaan. Maknanya macam mana keadaan manusia, macam itulah keadaan Rasul. Merasa gembira dan sedih. Macam Afkar. Gembira bila menang. Yes, aku tahu dah. Aku ni pro ni. Aku pro main canga. Contoh. Ustaz ambil contoh Afkar senang. Sebab tadi Ustaz tanya Afkar main apa? Dia kata dia main Mobile Legend katanya. Jadi Ustaz ambil contoh senang Afkar lah. Okey, merasa gembira. Afkar gembira bila menang. Bila victory keluar. Lencana tu keluar kan. Afkar tu syoknya. Menang ni. Yes, aku naik ranking. Okey, bila dan merasa keadaan tu sedih. Sedih bila apa? Bila defeat. Main 10 kali, 11 kali defeat. 11 kali defeat. Main 10 kali. 11 kali defeat. Habis Ustaz yang lagi satu tu apa? Oh, itu saya main semalam punya. Defeat. Ni dah merapu dah ni. Korang dah macam-macam dah masuk game-game dekat dalam chat. Ada Ustaz buang kan Ustaz kata kat chat tak payah. Chat yang bukan. Okey, FF Free Fire lah macam-macam tak payah. Okey, seterusnya. Keadaan Rasul ni sebiji macam mana keadaan manusia biasa. Kita ni manusia biasa ke kita ni manusia luar biasa? Jap. Jap, Ustaz rasa inilah. Ustaz boleh tutup kot. Jap. Buat hal ya. Tak ada seorang pun boleh chat bagus. Alright. Okey. Dalam keadaan ini sifat harus bagi Rasul ni, sebelum ni kita belajar sifat wajib, sifat sifat wajib, sifat mustahil kan. Okey, ini ialah sifat harus pula. Jangan pula lupa, mereka Rasul juga ada sifat wajib bagi mereka. Ada juga sifat mustahil bagi mereka. Tapi sifat harus ni senang. Kalau soalan ni masuk, apakah sifat harus bagi para Rasul? Alah, mudah je lah. Kamu tulis lah. Makan, minum, tidur, main game. Ya ke main game? Main game tidak tersenarai dalam sifat harus bagi Rasul. Main game tak ada. Okey, main game tiada dalam sifat bagi Rasul, tak ada. Ini benda yang kita buat seharian. Makan, minum, sakit, tidur, sihat, merasa gembira dan sedih. Itu contoh. Nanti kalau ada soalan keluar, tuliskan contoh sifat harus bagi para Rasul. Ataupun apakah, tuliskan 3 sifat harus bagi para Rasul. Ini senang tulis. Makan dan minum, sakit, sihat, tidur, merasa gembira dan sedih. Itu. Okey, itu. Jadi itu merupakan sifat-sifat bagi para sifat harus. Ingat, sifat harus tau, ini bukan sifat wajib.
Ianya bukan sifat wajib bagi para rasul, ianya sifat harus. Ingat tu kalau soalan keluar ni. Untuk pengetahuan kamu, kamu akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Maka bagaimana caranya? Tunggu nanti. Ustaz akan bagi tahu di seminggu sebelum peperiksaan. Kita akan ada peperiksaan akhir tahun ni. Kita akan ada peperiksaan akhir tahun. Okey, jom kita tengok seterusnya. Tahukah anda para rasul adalah maksum? Tahukah anda para rasul adalah maksum? Maksum ni apa? Iaitu terpelihara daripada dosa. Nampak ni, para rasul mereka terpelihara daripada dosa. Kita manusia biasa terpelihara tak daripada dosa? Tak. Tak. Jadi perkataan maksum ni boleh digunakan oleh para rasul. Boleh digunakan untuk para rasul. Kita tak boleh nak kata, Zarif, maksumnya kamu. Tak. Kita tidak terpelihara daripada dosa. Kita tidak terpelihara daripada dosa. Dosa ni ianya kita hari-hari kita ada dosa, antara dosa kecil ataupun dosa besar. Ustaz, saya tak pernah buat dosa lah hari ni. Ada. Kadang kita tidak perasan. Sebab tu dia panggil sebagai dosa kecil. Mana yang kita perasan, itulah dosa besar. Mana yang kita tak perasan, itu adalah dosa kecil. Dosa kecil. Sebab itulah kita kena sentiasa istighfar. Sebelum kita dah belajar dah amalkan, mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu paling pendek. Kalau nak panjang, astaghfirullahalazim. Itu panjang. Nak panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Itu panjang. Kan? Okey, jadi tahukah anda para rasul ini adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Ya, dia buka mic ke? Okey, tengok pula sini. Amalkan. Apa yang perlu kita amalkan? Hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Amalkan. Hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat apa? Sifat yang terpuji. Apa sifat-sifat dia yang terpuji? Senyum, sedekah. Itu semua sunnah-sunnah. Maksud mencontohi Rasulullah ni mengikut sunnah. Sunnah tu apa? Mengikut contoh Rasulullah. Ustaz dapat pahala. Dapat pahala. Memakai wangi-wangian, berada dalam keadaan yang bersih, berkata sopan, makan tangan kanan, bukan guna kaki kanan kan. Makan guna kaki kanan, boleh tak? Okey. Jadi sebelum kita dah belajar banyak dah macam mana keadaan Rasulullah. Jadi dengan itu kita boleh mengamalkan sunnah Rasulullah. Okey. Pendek je tajuk ni. Ini kita masuk tajuk ni tahun depan. Bukan, minggu-minggu depan. Okey. Jadi Ustaz ulang sekali lagi. Sifat harus bagi Rasul. Seperti mana keadaan kita, macam itulah sifat bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul ialah Rasul-Rasul bersifat seperti manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai Rasul. Contohnya apa? Seperti tidur, makan, mandi dan banyak lagi. Kamu masuk banyak lagi ni. Kamu boleh fikir kehidupan kamu seperti mana. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekejapnya Ustaz. Kejap. Sebab apa? Sebab Ustaz nak bagi kerja lah. Bukan sesaja je Ustaz sekejap kan. Ustaz nak bagi kerja apa yang kamu kena buat. Okey. Tulis hari dan tarikh. Tulis hari dan tarikh. Tulis hari dan tarikh. Ada yang baru masuk, tak apa. Tulis hari dan tarikh. Tulis hari dan tarikh. Dah ke belum? Dah. Hari ni hari Rabu. Tarikh hari ni 29 hari bulan 9. Hari ni 29 hari bulan 9. Okey. 29 hari bulan 9. 29 hari bulan 9. Dah. Sekejap Ustaz nak cari mana kamu nak kena buat ni.
Sekejap mana Okey, buka muka surat 36. Buka muka surat 36. Okey, tajuk dia atas ni. Unit 3. Sifat harus bagi para rasul. Salin semua ni. Ustaz nak ada gambar dia ni. Kalau gambar ni besar sangat, kamu buatlah kecil. Buat orang lidi. Lepas tu tulis. Buat anak panah tulis Ustaz. Yang ni lidi, orang lidi lagi. Murid. Ustaz nak ada benda ni. Unit 3 sifat harus bagi para rasul. Ini tajuk dia. Perhati dan fahami. Pun tulis. Ingat tau, tajuk ni buat kotak. Waktu buat benda ni. Ikut kreativiti kamu. Ustaz nak salin muka surat 36. Nak kamu salin muka surat 36 ini. Okey. Muka surat 36. Okey. Bagi yang dah siap seperti biasa tunjukkan bukti anda telah siap. Pendek je ni. Okey, bagi yang tidak dapat mengikuti live ini, anda boleh bagi yang tidak mengikuti live ini sebab ustaz nak habiskan ni. Target ustaz 2.30 habis ni. Okey, pastikan semua menulis. Yang tak dapat mengikuti boleh tengok dalam ustaz punya YouTube. Jangan lupa subscribe guys. Nama ustaz punya YouTube Guru Bergu. Ada gambar ustaz, ada gambar Ustaz Hafiz, ada gambar Ustaz Syawal. Tu. Okey. Jadi tanya itu soalan biasa. Jangan tanya soalan biasa sangat. Soalan biasa jarak ke? Jarak. Kenalah jarak. Selang ustaz. Kena selang ke? Selang. Itu soalan-soalan biasa. Kamu dah jam 4 dah dekat habis tahun dah ni. Tanya lagi soalan biasa. Ustaz, jarak ke? Ustaz, warna ke? Terpulanglah kamu nak warna-warna. Yang penting tulisannya siap. Tulis tajuk unit 3 sifat harus bagi para rasul. Lepas tu yang ni bulatan ni perhati dan fahami ni pun kena buat. Ustaz, gambar ni kena lukis ke? Tak payah. Lukis gambar orang lidi je. Kalau kamu lukis gambar ni, mana muat dekat buku tulis kamu. Tulis gambar orang lidi je. Lepas tu buat anak panah. Yang sebelah kanan siapa? Yang sebelah kiri ni siapa? Senang. Boleh. Mastura boleh. Ustaz, Ustaz 36. Ya, Ustaz 36. Yang baru masuk, kamu boleh tengok ulangannya dekat YouTube Ustaz nanti. Nanti Ustaz akan upload. Okey. Jadi untuk yang sekarang ni kamu salin dulu muka surat 36. Penerangan untuk tajuk ini, unit 3 ni, sifat harus bagi para rasul ni, nanti Ustaz akan masukkan ke dalam YouTube untuk dunia penerangannya. Dan sekarang ni salin dulu. Yes, thank you. Subscribe guys. Okay.